Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah tengah hari ini kita sambung pengajaran yang ke-6, perenggang yang kedua dah. Betul dah siap? Muka surat 165 kalau hak umi tu. Pengajaran yang ke-6. Kau Jawi dah ingat nak tanda. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi ad-darain amin ya rabbal alamin. Hai anak Adam, jikalau bahawasanya awal kamu dan akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu, dan orang yang mati kamu dan orang yang hidup kamu, dan yang kecil kamu dan yang besar kamu, dan yang muda kamu dan yang tua kamu, dan yang merdeka kamu dan segala hamba kamu, jika muafakat dan berhimpun mereka itu semuanya atas berbuat taat akan daku, nescaya tiada menambah oleh demikian itu pada kebesaranku dan kerajaanku akan seberat zarah jua pun. Dan barang siapa bersungguh-sungguh ia berbuat taat akan daku, maka bahawasanya bersungguh-sungguh ia mengasih ia faedah bagi dirinya, dan bahawasanya awal kamu dan akhir kamu dan hidup kamu dan mati kamu dan kecil kamu dan besar kamu dan merdeka kamu dan segala hamba kamu dan manusia kamu dan jin kamu, jika muafakat dan berhimpun mereka itu atas berbuat maksiat akan daku, nescaya tiada mengurang ia daripada demikian itu daripada kebesaranku seberat zarah jua pun. Dan barang siapa bersungguh-sungguh ia atas berbuat maksiat akan daku, hanya bersungguh-sungguh ia atas berbuat mudarat ia bagi dirinya jua, bahawasanya Allah Ta'ala amat kaya daripada sekalian alam. Hai anak Adam, seumpama kamu sakitkan akan daku, aku sakitkan akan kamu, yakni seumpama kamu derhakakan akan daku, aku seksa akan kamu. Seperti engkau perbuat akan daku, aku perbuat akan dikau. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, disebut macam-macam tuan-tuan pada kita, jin, orang hidup, orang mati, kecil besar, tapi mafhumnya satu je. Nak cerita bahawa Allah Ta'ala ni tidak mengambil manfaat di atas ciptaan dia. Seluruh langit bumi ni hak dia buat serba-serbi. Kalau kita ngaji dalam kitab Ajaibul Makhluqat, dia sebut, dia kata sebanyak 18,000 alam jenis. Kesemua 18,000 jenis ni Tuhan dah ambil faedah, dah ambil manfaat sikit. Berbeza dengan kita manusia, kita buat suatu benda, kita pastikan hak kita nak buat tu ada hasil. Kalau perkara yang sia-sia, kita tak buat. Kerana galik kita buat gitulah. Kita akan buat sesuatu yang mendatangkan manfaat, sama ada untuk diri kita ataupun maslahah orang ramai. Tapi Allah Ta'ala dia tak gitu. Tuhan ni dia panggil istighna'uhu an kulli ma siwahu. Kalau kita belajar dalam keadaan ilmu usul, terkaya Allah Ta'ala daripada mengambil faedah kepada sesuatu, kemudian waftiqaru kullu ma adahu, dan berhajat makhluk kepada Tuhan. Tu istilah mudah faham tuan-tuan. Walaupun kita tengok ibadat kita, ibadat aku buat kerana Allah, hak ni kerana Allah, sembahyang, puasa, bersedekah, zakat, haji, serba-serbi. Bahkan Allah Ta'ala pula tahu kita, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah aku nak tunjuk suatu perniagaan yang boleh memerdeka, melepaskan kamu daripada azab neraka yang sangat pedih.
Semua yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala ni tuan-tuan, lil aqabah, akhir kesudahan dia balik kepada kita. Tak boleh Tuhan sembahyang kita, boleh kita pahala, kerana segala perkara yang kita lakukan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan, dia akan bangkit di padang mahsyar. Dia akan buat pendakwaan balik, dan dia akan jadi cover bagi pihak kita kalau kebaikan. Kalau kejahatan, dia akan dakwa kita. Tuhan akan rupakan dalam satu rupa. Sedekah umpamanya, dia mari dia cakap saya sedekah. Dalam hadis nombor 9 kita, Mustikah Hadis jilid yang pertama, dinyatakan oleh Nabi, bila mati manusia ni, akhirat ni mari, mula-mula mari sembahyang dia, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tuhan tanya, awak siapa? Dia kata, ana solah. Tuhan tanya lagi, awak nak apa? Saya nak tolong tuang saya ni, sebab waktu hidup dia sembahyang, dia menghidupkan saya. Tuhan kata, ngemu saja dak padang, dak rok nak tolong tuamu ni. Lepas tu satu mari puasa, zakat, haji, Quran, semua akan mari nak tolong kita hak kebaikan. Sehingga kan akhir sekali dalam hadis tu menyebut, hak datang kemudian sekali Islam kita tuan-tuan. Islam akan mari duduk depan Tuhan ni. Tuhan tanya, man ant? Awak siapa? Dia kata, anna Islam wa anta rabbus salam. Aku ialah Islam dan engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam. Maza turid ya Islam? Mu nak apa? Hei Islam, mari sini jumpa aku ni. Lalu dia kata, nak memberi syafaat kepada tuang akulah ni, hak menghidupkan aku dulu. Jadi bila mana Islam mari nak tolong kita, lalu Allah Ta'ala kata, kerana mu lah aku terima segala-gala hak lain tu. Maknanya segala perkara yang kita lakukan ni dak balik kepada Allah, makna dak boleh ke Tuhan, boleh kepada diri kita, ataupun kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kebaikan tu akan jadi hak milik kita tuan-tuan. Pepatah Inggeris ada menyebut, kata orang kampung saya lah, what you give you get back. Apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat balik. Hak kita beri, kita akan boleh semua. Maknanya pengorbanan kita waktu hidup, harta, nyawa, kepakaran, ilmu, tenaga kita sumbang pada jalan Allah, dia akan datang dalam bentuk ganjaran balasan di akhirat untuk nak tolong kita. Ini hebatnya Tuhan tuan-tuan. Dak ambil manfaat kita selesai. Kalau buat suatu benda, dak boleh benda ngamuk lalu kamu. Dak. Nyesal aku mari kau tahu gini, dak mari. Dak. Ini perangai manusia. Jadi di situ Allah Ta'ala nak mendidik manusia supaya buat suatu benda tu biarlah lillah, kerana Allah Ta'ala, bukan untuk ambil manfaat. Secara sepintas langsung dia, Tuhan nak ajar di sebuah kejadian makhluk ni, dia nak ambil manfaat. Dia nak ajar juga kepada kita bahawa membuat suatu benda jangan ada gharar ataupun tujuan yang lain daripada Allah. Kalau ada tujuan lain, maka dia akan menyesatkan kita dan menghabiskan masa dan usia kita tuan-tuan. Ni secara mudah faham. Dan begitu juga Allah Ta'ala kata, kalau mu duk pakat habis seluruh dunia ni, pakat belaka dengan jin, dengan ikan, burung, habis serba-serbi lah lawan aku. Menyerang Allah Ta'ala, buat jahat kepada Tuhan, derhaka kepada Allah. Tuhan kata, tak boleh sikit abuk aku, sikit pun tak gegih nyerang tau. Tidak akan mengurangkan kerajaan aku walaupun seberat zarah juga pun. Tadi kalau mu buat baik sekali mana, Tuhan kata tak boleh juga, dia boleh balik kamu. Jadi di situ tuan-tuan memberi pengajaran kepada kita, walaupun sebesar mana kebajikan yang kita buat, kita akan dapat ganjaran dia. Dan walaupun sebesar mana kejahatan yang kita lakukan, dia akan balik kepada kita. Sebab tu ayat 49 tuan-tuan, kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, surah nombor 18, juzuk ke-15, Allah Ta'ala menyebut, la yughadiru sariratan wala kabiratan illa ahsaha. Di hari kiamat, hari mahsyar ni, tidak ditinggal walaupun hak kecil hak besar semua ada.
Tak, kita akan tengok belaka ni. Amalan kita bima kanu ya'malun. Dengan apa yang telah kita beramal atas dunia mari belaka. Allah, tubik belaka. Kita dah ingat dah. Dah zaman umur 15, 17 ada sekodeng nak darah orang dah ingat dah tu. Ni tubik habis tayang Allah. Dah. Sehingga kan bila dikembalikan kepada kita orang yang syaqawah, orang ahli neraka, celaka lah kita panggil. Dia terima suratan yang dah kata mahadza rabbi. Benda apa ni Tuhan ni? Dia dah mengaku dah dia buat. Dah ingat tuan-tuan. Kita pun gitu. Dah usah ke hak lama-lama. Kadang-kadang hak mareng tu hari ni dah ingat dah. Tapi ada segala dan rekod. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Malaikat Raqib dan Atid ni kiraman katibin mengetahui apa yang kamu lakukan sebab dia rekod belaka. Jadi dalam pengajaran ke-6 hadis kursi ni memberi faham kepada kita supaya kita bersungguh-sungguhlah melakukan kebajikan dan kebaikan, kerana kebajikan dan kebaikan kita buat tu dia balik sebagai balasan untuk kita, bahkan dia akan mengangkat kedudukan taraf kita di akhirat dan di dunia itu sendiri. Bukan boleh ke Tuhan. Ni sikit-sikit kita rasa Allah maya macam seolah-olah kena paksa, kena puasa, susahnya kita. Sedangkan benda tu untuk diri kita. Sebab tu bila mana kita mengenali Allah Ta'ala, maka daripada pengenalan tadi tuan-tuan timbul rasa cinta. Bila hadir rasa cinta, dia akan hadir sacrifice, pengorbanan akan hadir. Sama ada kita akan korban harta, nyawa, tenaga, serba-serbi kerana Allah. Sebab pengorbanan kita tu debok balik semula. Boleh kita sebagai bekal ataupun suatu investment pelaburan lah untuk kita tuan-tuan, yang akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Dan dia pula merupakan cara kita nak mendapat rahmat, yakni kasih sayang daripada Tuhan, tak lain dan tak bukan dengan melakukan ibadat yang diperintahkan kepada kita, sama ada wajib ataupun sunat tu. Buat semata-mata kerana Allah, maka bila kita junjung hak ni, Tuhan pun tengok bagus. Bagus hamba aku taat molek ni, Allah ambil ahmu. Ni ambil ahmu ni kita panggil rahmat, kasihan belah daripada Allah Ta'ala. Ambil mu kesenangan, bebas daripada azab neraka. Sebab neraka ni tuan-tuan Allah 500 tahun lagi nak sampai ke neraka ni, sini berasa dah. Perjalanan dia bahang kepanasan. Bunga api neraka hok ngecik macam bunga api nak keteh tu. Kalau lalu ke bawah tapak kaki bunga dia tu gelegak dah tau. Tak suruh katalah kita agak kita kebar, kita apa jangan. Jadi Tuhan sebut ni, membuat jahat balik kejahatan bagimu, dan membuat baik kebaikan tu boleh. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan, kita selalu baca bila datang musibah, bila datang musim banjir, kebakaran, global warming, kepanasan global dan seumpamanya. Tok guru ke bila ada temu ramuh dia akan baca zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Mafhum dalam bahasa kita telah berlaku kerosakan di daratan, kemusnahan di daratan dan di lautan berpunca daripada amalan kita, perbuatan kita. Kita tebang hutang ni, hutang simpan kekal sebagai contoh. Untuk mengekalkan stabilizer, keseimbangan putaran bumi, bukit bakau watakunul jibalu autada, Tuhan jadi bukit gunung ganan sebagai pasok bumi supaya bumi tak bergegar. Tiba-tiba kita pergi kokok, pergi tambung laut, tengok depok. Contoh. Tambung je, ganggu je ekosistem tuan-tuan. Aliran water current ni, arus air ni kita tambung sekat berau bahar ni Tanjung Gelap, Roto. Sebab mu masuk campur urusan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita faham agama dia mari dalam konteks orang panggilnya riayatu masalihul bashar, penjagaan alam sekitar. Kena jaga. Mu kaca sini jeng situ. Hak nong di kamera Highland nong berlaku banjir rupa, tanah rupa sebab apa? Mu kita tebang. Sedangkan kawasan ni
akar-akar kayu ni dia akan pegang tanah-tanah jadi kejap, jadi kemah, tiba dah di muntebang dia panas. Bila hujan tadi tak boleh berlaku rosak pak, maka berlalu banjir untuk. Cuba tengok di apa ni di Kuantan, di Pahang tau. Kalau tengok klip video berlaku di barat Brazil tu, Allah sedih. Laut jadi merah. Kiboksik ni. Mampu habis ikan sumber asli dan alam sekitar habis hancur. Tapi kita tengok ikan mampu, generasi akan datang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tangan kita tu kan buat. Jadi sebab tu Allah Ta'ala buat ni molek dah. Ekosistem ni dia ada pusingan, dia ada rotation tu tuan-tuan, untuk mengembalikan keseimbangan, panggilnya mengkumuhkan sistem pengkumuhan, seduh pokok-pokok tadi, karbon dioksida yang keluar daripada tubuh badan manusia ni, pernafasan, lalu diseduk oleh pokok, dan pokok mengembalikan oksigen untuk kita bernafas. Jadi bila kita buang hak ni, kita dah ganggu sistem perjalanan alam, maka alam mula sakit hati. Sebab alam pun dia ada perasaan, dia ada suara dah. Gitu. Sebab tu kita tengok sepatutnya tak ada dah kita di negara kita gegorang apa serba-serbi, sebab kita berada di luar landasan gegoran dah. Tapi hari ni gegor di Gunung Kinabalu, gegor situ, gegor rasa sebab bima kasabat saya. Jadi Tuhan datang ke peringatan hadis ke-6 ni, dia kata mengingat kebaikan kamu buat usaha-usaha tu boleh kebalik kamu, tapi kalau kejahatan, kerosakan kamu buat tu boleh kamu juga. Dah. Bahkan dalam ayat lain tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut secara jelas lagi. Yang Quran tu dipanggil tilkal akhiratu naj'aluha lilladzina yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah Allah Ta'ala kata negeri akhirat. Negeri akhirat ni maknanya syurga lah tuan-tuan. Syurga ni naj'aluha lilladzina, telah kami akan jadikan akan syurga tadi lilladzi, bagi mereka-mereka yang la yuridu, yang tidak berhajat, tidak mahu kepada uluwan, kepada kebesaran, kemegahan, dok gong sombong atas dunia, pangkat jawatan. Makna kalau mu duk kerja benda tu, mu duk cari benda tu, mu buat benda tu, tak ada cang mu nak boleh syurga tu. Sebab tu aku bodoh, aku buat syurga, buat akhirat untuk orang hak tak ambuh, gong, bangga, megah, takabur, egoistik dah. Kemudian selagi Tuhan sebut di akhir ayat tu wala fasada, dan ketika mana kamu berada di dunia ni mu dak buat kerosakan. Fasad ni melakukan kerosakan lah, sama ada kita mencemar alam sekitar, kita merosakkan diri kita dengan kita berzalimi diri kita. Maka bila benda ni berlaku tuan-tuan, maka kita tak layak mendapat syurga Allah Ta'ala, sebab kita dah pilih cara hidup kita. Jadi sebab tu kita ni apa yang kita mahu, duduk dengan kita tuan-tuan. Kalau dalam buku tu ditulis oleh Awang Seng tu, dia tulis you are what you eat. Apa yang awak makan itu menentu karakter seseorang. Kalau kita makan benda haram, mu akan jadi celaka. Sebab apa? Mu akan berusaha nak melakukan kejahatan, kerana perkara yang haram tadi panggil tajlib ila ma'asillah, menarik kita melakukan perkara derhaka kepada Allah. Tapi kalau mu usaha cari makan benda halal, dia akan menarik diri kita ila ta'atillah, kepada mentaati perintah Allah. Dia bergantung kepada makanan dan minuman kita. Itu kata Awang Seng dalam buku dia. Jadi dalam pengajaran ni seterusnya Allah Ta'ala menyebut lagi, dan barang siapa bersungguh-sungguh ia atas berbuat maksiat akan daku, hanya bersungguh-sungguh ia atas berbuat mudarat ia bagi dirinya jua, bahawasanya Allah Ta'ala amat kaya daripada sekalian alam. Kadang-kadang kita sungguh ni, Allah nak jahat tuan-tuan, Allah duk racang ni, kita nak buat kan ni, supaya orang sembah kita. Contoh, kita buat gini, macam-macam perangai. Orang nak curi, nak bersungguh-sungguh, dia buat pelang ni, panggil mesyuarat tergempar ni, tahu. Kita nak masuk ni, bank ni nak letup sekian-sekian pukul, mu kena berada sini,
lori duduk sini, wah ni lacang semua. Wa makaru wa makarallah, Tuhan sebut dalam Quran, wallahu khairul makirin. Di setiap kamu merancang, Tuhan pun merancang juga, dan perancangan Allah Ta'ala lebih baik daripada kamu merancang tu. Maknanya sungguhnya siapa dok tidur malam, dok ngaji, dok study ni, bagaimana nak boleh ambil ni pitih dalam bank ni sehingga membuat terawang kini dok ngaji. Tuhan kata melainkan benda tu akan datang mudarat pada dirimu. Maknanya kalau mu boleh sekali pun mudah akan senang. Generasi akan datang, anak pinok mu tu, hasil mu makanan tu akan habis jadi rosak, berpunca pada kita. Atau atas dunia, di akhirat dia akan tutup dakwah pula. Walaupun kita kata beres bah, boleh sekali makan dah habis, dah kerja dah lepas ni, nak apa? Kita sumbang kepada masjid untuk pembinaan masjid, sumber yang haram tadi, banallahu lahu qasran finnar, Tuhan akan bina satu mahliga untuk kita dalam neraka. Orang lain buat sumbangan ke masjid, Tuhan akan bina qasran fil jannah, mahliga dalam syurga. Sebab tu orang main judi ke, orang main rekor ke, toto ke, jackpot ke, lucky draw ke, tuan-tuan, baik tak kena pada kena. Kita kata nasib baik kita kena. Dok mu nasib tak baik kalau kena. Sebab bila mu kena tu mu akan berlarut tanggung dosa. Allah sebab nak buat kau ni dosa sama. Dah nak kena ustaz dak nak bakar piti hak boleh dah. Bahadah joker. Hak boleh masuk saham tempat kaya kan. Ini diharam dalam agama sebab berlaku kadar ketat ni. Dah ada dah nak tahu. Bukan suruh tahu. Dah. Mana gunalah untuk maslahah umum. Bina jalan raya boleh buat. Yang mana yang tidak berhubung dengan rumah kita. Buat jamban public toilet tengah orang mak dah. Tapi kalau nak buat jalan raya yang menghubung rumah kita, tidak dibenarkan. Dah. Ataupun jambang untuk umur kita guna tak boleh. Dia kena buat suku. Buat lebuh raya ke ikut pandai lah. Sebarang bentuk untuk masalah umum. Dia panggil tu dah apa. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi, hai anak Adam, umpama kamu sakitkan akan aku sakitkan akan kamu. Aku sakit ni lagu mana? Tuhan katanya aku sakitkan, mu sakit akan aku sakitkan kamu. Mana ni? Tuhan pun sakit juga ke? Jangan faham gitu. Maknanya tuan-tuan, seumpama kamu sakitkan akan aku sakit akan kamu, kita melanggar perjanjian kita dengan Allah. Guana kalau kita ni kita janji dengan orang langgar janji. Rasa gana kamu. Dah. Apakah perasaan kita dalam hati? Hei, aku kalau ni aku tak mampu kerah ni. Sakit hati doa lalu. Kita dah janji dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, di alam roh dulu Allah Ta'ala ni bila mana kalau kita tengok dari segi nisbah kejadian asal manusia, dia sebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah, tatkala Allah Ta'ala menjadikan Nuh Nabi Muhammad ni asal kejadian lah. Jadi Nuh Nabi Muhammad, sebelum tu roh tak ada lagi, Nuh Nabi Muhammad dulu jadi. Beribu-ribu tahun Nuh jadi ni, kemudian akhir sekali Tuhan datangkan satu bentuk macam cermin. Tahu? Cermin. Macam kita tengok cermin, nampak muka kita. Jadi bila Nabi Muhammad dia terpandang dalam cermin ni, pantulan wajah tu nampak berseri-seri dia, comelnya, lawanya dia tuan-tuan. Kalau kita tu disebut seumpama burung merak. Bukan macam burung merak. Seumpama burung merak ni maknanya dengan warna-warna, dengan keunikannya, dengan lawa. Bukan super burung merak. Macam burung merak. Kamu merak burung paling comel lah. Dia panggil tak burung begini. Kalau ini bukan Allah. Jadi bila dia tengok dalam cermin tu, dia tersangat comel jelita ni, lalu dia rasa malu. No Muhammad ni rasa malu. Bila dia malu ni, kata perawi tu dia menyebut dia berpeluh sebanyak 6 titik tuan-tuan. Peluh. Tak? Orang malu boleh peluh. Kedak percaya ni. Peluh sejuk. Kalau kita main peluh panas tau. Lari-lari panas tu peluh. Ni bila terlampau malu sejuk tu peluh juga. Ngecil.
Macam orang nak mabuk tuan-tuan pergi laut. Dia peluh kau, peluh dahi. Tanda tu. Lepas tu gerak-gerak perut apa tu, curah ni. Ya. Peluh. Samalah macam buruk ketika mana malam Isra' Mi'raj, Jibril malaikat mari ni suruh Rasulullah naik. Buruk ni meliakan diri sebab dah kenal lagi Nabi. Dak. Wah, macam kita kan macam kuda liar ah. Nak suruh kita naik gelepar-gelepar. Jibril kata, mu dak kenal ke? Orang hak nak naik ni pesuruh sekalian alang ni. Dengar lagu tu, buruk pun setok. Setok malu ke Nabi siapa peluh tubuh buruk. Jadi riwayat dalam kisah disebut kitab Ad-Dardil ataupun dalam kitab Jawi ada juga dalam kitab Kifayatul Muhtaj ni panggil dah. Jadi bila mana peluh ni nang titik peluh, titik yang pertama Allah Taala cipta sebagai Jibril alaihi salam. Ni asal dia. Jadi Jibril. Titik yang kedua jadi roh Sayyidina Abu Bakar. Titik yang ketiga jadi syurga. Titik yang keempat jadi neraka. Titik yang kelima jadi pokok padi. Titik yang keenam jadi bunga mawar. Dah saya tanya, mana Tuhan buat pokok padi ke? Buat bunga mawar dah. Sebab benda ni dia ada kaitan dengan kejadian manusia. Tak dapat tidak manusia dia nak kepada pokok padi, maknanya tumbuh-tumbuhan yang berasaskan boleh menghasil macam padi, gandum daripada bumi, itu sebagai sumber makanan. Dan untuk melahirkan rasa tenang, rasa nyaman, rasa manusia, tak boleh lari daripada pokok-pokok aroma. Sebab tu kita kalau cium bunga, selok bau sedap. Dia memainkan peranan kita. Hatta menjadi sunnah Rasulullah pakai aroma bau-bauan. Sebab malaikat suka. Ini asal kejadian. Kemudian enam jenis. Dan dibiarkan ruh Nur Nabi Muhammad ni sekian lama tu, lalu didatangkan cermin untuk kali yang kedua. Datang kali yang kedua, lalu Nur Nabi Muhammad tengok cermin kali yang kedua ni, hak ni peluh sungguh tuan-tuan. Peluh yang meliputi keseluruhan anggota ni, habis tu peluh. Jadi segala peluh-peluh ruh Nabi Muhammad ni, Nur Nabi Muhammad ni, dia menjadi segala roh-roh manusia dan jin-jin. Manusia atas dunia. Jadi berlaku waktu tu. Jin daripada pucuk api. Jadi segala manusia ni orang panggilnya daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi roh. Tak jadi orang lagi, jadi roh baru. Dan bila jadi roh ni, Allah Ta'ala pun tanya, alastu bi rabbikum? Tuhan pun tanya roh, adakah aku ni Tuhanmu? Buat aku buatmu? Roh kata, la nafsi. Bukan la nahtun, bukan tu. Tu kau antar. Ni la. Roh ni jawab ni. Mu aku. Roh tu kata, sombong tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala pun memenjarakan roh ni di dalam penjara bakar lama. Bila naik angin retung beribu-ribu tahun bakar, naik retung dalam keadaan macam garang. Tuan tanya, alastu bi rabbikum? Lah, dok ngaku juga. Dok, aku mum. Kemudian Tuhan ambil pula roh-roh ni masuk dalam freezer pula, bubuh dalam penjara sejuk. Siapa naik, akhir sekali naik dalam keadaan batu dah mulut dia kita panggil dah. Cakap gitu. Ketok. Assalamualaikum. Lah juga. Dak mu aku sombong tuan-tuan. Nafsu manusia, roh asal. Dan akhir sekali Allah Ta'ala mempenjarakan dengan penjara lapar. Bubuh dalam penjara lapar beribu-ribu tahun, akak dalam keadaan ketok, runyu. Alastu birabbikum? Bala syahidna anta rabbi ana abdi. Ngaku selalu. Ya betul lah, sebab lapar. Sebab lapar ngaku selalu betul, mu Tuhan aku ni hamba. Itu janji kita. Janji makna kita ngaku kita sebagai hamba, Tuhan tu sebagai Tuhan, makna kita wajib kena dengar, kena taat segala perintah dan larangan Allah Ta'ala. Itu makna perjanjian. Janji. Tiba-tiba dalam ayat, dalam hadis ni Tuhan kata, maknanya sempurnakan olehmu. Kalau mu menyakiti aku, makna mu mungkin janji aku tu, mu hidup atau dunia, mu lawan aku, mu engkar, mu kupu. Mana? Itu orang panggil
menyakiti Allah Ta'ala dengan melanggar perjanjian yang kita. Sebab tu tuan-tuan, setiap manusia ni panggil dalam hadis tu sebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dah, setiap kanak-kanak yang dilahirkan atas dunia adalah suci, bersih, fitrah. Fa abawahi an yunassirani au yumajjisani au yuhawidani, maka kedua ibu bapa lah dia yang akan mencorok anak tu sama ada dia Majusi, Yahudi, Kristian, Nasara dan seumpamanya mak bapak dia. Dah, dari segi faktor agama, bila budak ni beranak je pak mati dalam keadaan dak sampai umur akhir balik, mati bulan 2 bulan, setahun 2 tahun, maka dia akan menjadi penghuni syurga sebab dia masih dikira beriman kepada Allah sebab dia janji dalam dunia. Tapi setelah dikurniakan akal, ada akhir balik, ditaklifkan hukum hakam agama, mu telah pilih untuk engkar kepada Allah, baru menjadi kafir. Ya. Makna segala-gala, sama ada mu keturunan apa, etnik bangsa apa, kalau mati kecil dikira beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tiba-tiba kita besar ni dalam keadaan sepatutnya kita mensyukuri dilahir sebagai manusia, lawan Tuhan. Tuhan kata sembahyang 5 kali sehari, tanda syukur aku buat mu, daripada mu tak ada kepada ada. Dok. Sembahyang pun kalau susah-susah go. Oh, sembahyang tu pula. Nah, anu tengok geng kita dah sembahyang bang kaya ada kau sembahyang. Oh, imai fikir logik akal. Lah. Sebab tu Rasulullah tuan-tuan, bila mana dia beri khidmat nasihat kepada sahabat, dia tazkirah gini, akhir nak berhenti dia kata, kalau mu tak boleh terima juga, fasna' masyita, ikut anda muah nak buat kena-kena. Kalau mu tak mau dengar juga, ikut anda muah buat kena-kena. Bukan suruh dah, maknanya ikut pandang muah nak buat kena-kena tu dengan makna sindiran. Macam kita lah, turun, jatuh kat girang, ya kau naik, turun, kau naik, naik pergi naik, berabak turun dah, suruh dengan makna larang. Jadi kita juga Rasulullah kata, kalau mu tak mau dengar, ikut anda muah, bukan suruh buat dah, maknanya satu peli lah kita panggil, sindiran. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kamu sakitkan akan aku sakitkan akan kamu, yakni seumpama kamu derhakakan akan aku seksa akan kamu seperti engkau perbuat akan aku perbuat akan engkau. Ini janji Allah Ta'ala. Dalam Quran, dalam surah surah Al-Imran, surah nombor 3 tu, dalam ayat 190 ke atas tu ada Tuhan sebut innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan dia tak mungkin janji. Kalau dia janji nak buat gitu, dia akan buat. Tak, sebab bila mukir janji ni, itu menunjukkan kelemahan, sifat lemah. Sebab tu sifat lemah ni duduk dengan hamba, dengan manusia. Wa iza azamta, bila kamu berazam suatu benda, maka musbuklah insya-Allah. Sebab tu dalam surah Kahfi dia sebut ketika mana Nabi Allah Musa bersama Yusha' bin Nun nak belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir bersyarat-syarat ni kata, wa ini insya-Allah, kata Nabi Musa, insya-Allah kita akan. Ada dia janji sebut insya-Allah. Hari ni tuan-tuan kita guna insya-Allah untuk lebar Tuhan. Ni insya-Allah. Ya. Orang we ada kad ni, boleh mari dak rumah kita ni nak buat gini sebut saya. Insya-Allah. Insya-Allah dalam hati tak mungkin tu. Sepatutnya insya-Allah ni kita sandar kepada Allah Ta'ala dengan penuh harapan nak pergi. Tapi kita gitu kalau kata tak boleh nak ngamu, kita lalu sebut kali tak boleh lalu nak menjaga hati orang, kita pun berlebang atas nama Tuhan. Ini bahaya tuan-tuan. Jangan tipu Tuhan tahu. Jadi Tuhan kapur gitulah. Kalau mu sakit akan aku, mu nawak dengan aku, mu akan tanggung penderitaan. Dah ada dok kita pelawak dengan Tuhan hari ni tuan-tuan. Ada dok ramuk-ramuk. Ada dok. Boleh dikatakan hampir 99.99% menawak. Melainkan hak dok nawak ni para nabi je. Dok, hak dok nawak. Hak lain boleh kata nawak belaka. Sebab apa? Sebab kita dah ikrar depan Tuhan diri dah. Lepas keluar pada tu kita deraka lagi. Tahu ikrar. Kalau kita belajar bab solat tuan-tuan, bab sembahyang, orang nak sembahyang ni, kata Husain Nasir Mak Tayyib Al-Banja, kata para ulama lain-lain,
Sebelum kita nak semayang, perlu kita hadirkan hati. Syekh Abdul Samad Al-Palembang tulis dalam kitab Hidayatul Salikin. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nak pergi semayang ni, mu ambil tahsinul wuduk, sempurna molek wuduk, kemudian bersyahadah molek, naik atas jadah, hadirkan hati serta Allah Ta'ala, buang segala arya, segala ingatan kita tentang urusan dunia. Makan, minum, janji gini, buang, biar kosong belaka. Kemudian istighfar, taubat tentang dosa-dosa lepas-lepas tu. Buang segala sifat mazmumah kita, taubat belaka, biar hadir hati. Barulah di situ kita pun melafazkan niat. Lafaz niat, bukan niat berlafaz. Usolli tu dalam mazhab kita sunat kan. Nak usolli fardhu sekian-sekian. Dan di saat kita melafazkan usolli fardhu ini, di saat ni kata pengarang kitab Miftahul Jannah, maka itulah disebut sebagai maqam Mi'raj. Satu kedudukan maqam roh kita ni akan naik bertemu, keluar daripada badan kita. Dalam roh kita, kita tak sedar lah tuan-tuan, roh kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan di saat pertemuan roh kita dengan Tuhan berlaku tu dipanggil liqa' ar-rabbah, pertemuan kita dengan Tuhan. Di saat itulah akan terdetiknya dia panggil munajat. Munajat ni bisikan mata hati kita. Jadi bisikan mata hati kita tu dinamakan niat kita kosak taruk tadi. Sebab tu kita kata Allah tu berlakunya pertembungan roh manusia ni dengan Tuhan. Maka di situlah hati bersebut, saja aku semayang fardu maghrib tidak bilang berhuruf dan bersuara tu. Dia tak bilang, ya mari sebentar lagi. Itu dipanggil munajat, bisikan mata hati kita dengan Tuhan. Itu dipanggil makam tawakkul. Makam Mi'raj. Kemudian daripada makam Mi'raj tu dia akan berpindah kepada makam tawakkul. Makam tawakkul iaitulah ketika mana kita start baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidup aku, mati aku, ibadat aku, serba-serbi aku ni kerana-Mu ya Allah. Ni janji ikrar kita. Ni kata nawak kita. Tapi tubik semayang dak kena pitih lah tu. Ada pitih beres lalu, ada pitih beres. Sombong kita. Hak ni kerana pangkat, hak ni kerana apa wang, hak ni kerana kemegahan, hak ni macam-macam. Tak ada dah ikrar janji kita. Sebab tu saya sebut pelawak ni. Nawak belaka banyak kan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita faham kita sehari-hari duk tipu Tuhan ni, jangan lupa beristighfar kepada Allah. Setiap pagi sekurang-kurang sebelum mari kerja tu 100 kali astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ni untuk mengembalikan kemuliaan kita, tuan-tuan. Sebab kalau kita bertaubat, Tuhan abang ni menyucikan dosa kita lalu dimuliakan kita. Bukan atas dunia lah. Dunia ni dah apa mana dah mu kelah cak ayang situ kau. Dah. Di kalangan para malaikat. Di akhirat sebab bila sebab at-taibu minaz zambi kama la zambalahu, kata Rasulullah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama tak ada dosa. Bila tak ada dosa ni, tak ada tempat lain melainkan jannah, syurga lah bagi dia. Jadi gitulah para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau muak sakit kaku, mu langgar perjanjianmu, maka mu akan terimalah kesakitan yang sangat-sangat ni. Jadi gitu sebagai peringatan untuk diri kita. Jadi sebelum kita berhenti ni, ada beberapa soalan pula ni. Soalan yang pertama, mana lebih baik saya buat umrah dengan niat pahala umrah, saya sedekahkan pada ibu atau bapa yang telah mati, ataupun saya buat umrah dengan niat umrah terus atas nama ibu saya? Masalahnya mudah je tuan-tuan ni. Dia kata mana molek. Kita pergi buat umrah dah, siapa dekat mikot tu, dia kata contoh ni, saja aku berihram umrah kerana Allah Ta'ala. Dia niat dia buat umrah tu untuk diri dia, kemudian selesai umrah tadi dia hadiahkan pahala kepada mak dia. Ni yang pertama. Yang kedua dia kata, ataupun saya buat umrah badar, buat atas nama mak selalu. Tak payah niat dah lah aku hadiah pahala, sebab saja aku mengajukan umrah badar bagi mak aku ni, sebut dengan ni, maka dia buat segala perjalanan.
Masalahnya gini tuan-tuan, kita kena pastikan bahawa mak kita ataupun ayah kita tu adakah telah melaksanakan umrah yang fardu ataupun tak lagi. Kalau dia tak pernah pergi Mekah lagi, maka kewajipan kita buat badal haji ataupun umrah untuk dia dulu. Lepas tu baru kita buat umrah pula, niat pahala untuk dia. Kalau dia dah buat, dah orang panggilnya waktu dia hidup, ataupun kita dah buat umrah upah haji ataupun upah umrah buat dah, kita nak pergi pula, kita niat umrah kita untuk kita, kemudian selesai tu, ya Allah Ta'ala, aku, kamu mengetahui apa yang aku lakukan, kamu sampaikanlah pahala umrah aku ni kepada mak ataupun ayahku. Itu yang terbaik. Ya? Mana kita kena pastikan keutamaan hak fardu tu dia buat tak lagi. Yang kedua, apakah hukum main kutu? Ada orang kata boleh dan ada kata tak boleh, harap mendapat penjelasan. Hukum main kutu ni tak apa comel tuan-tuan. Ada nak main kutu. Kutu orang kalau boleh tambuh kutu tau. Dia nak main kutu. Kutu. Tapi sini dia pakai kutu pitih tu lah bulan-bulan. Dia gini tuan-tuan. Bila mana kaedah kutip pitih ni beri pada seorang, dia ada giliran-giliran tertentu. Tak. Maka dia kena ada sistem akad baru boleh jadi. Sebab kita ambil pitih, kita beri orang nombor satu. Maknanya orang ni telah berhutang dengan kita. Jadi kena saya terima, kena akad. Sebab sistem ni panggil muamalah, dia kena ada ijab dan qabul. Faham tak? Ijab dan qabul. Maknanya ijab aku beri ataupun aku nikah, qabul aku terima, contoh. Gitu juga. Supaya dia tidak termasuk dalam kaedah konvensional yang dilakukan oleh puak-puak kapitalis. Supaya ada tuntutan tertentu tak berlaku lah gitu. Jadi harap-harap kita terima dulu. Jadi saya terima kutu ni dengan bayaran bertangguh sebagai contoh. Sebab bulan-bulan esok kita bayar pula. Bulan kita baru dulu kan. Terima sebagai hutang. Tak masalah. Yang ketiga, apakah hukumnya membuat zikir-zikir dan doa-doa sebagai lagu, nyanyi-nyanyian dan diiringi dengan muzik sekali. Sakit paruk ni. Hukum membuat zikir dan doa sebagai lagu. Hak tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh lari daripada hiburan. Sebab tu Quran didatangkan dalam bentuk taranum. Taranum ni berlagu. Jiharkah, nahwang, saubah, berhati. Lagu-lagu ni kerana apa? Untuk memberi keselesaan, ketenangan kepada manusia dengan alunan irama tu. Jadi kata Rasulullah, ibkau fa illam tabkau fatabakau. Menangislah olehmu, dan sekiranya kita tak boleh nak nangis, maka buat menangis. Ni kaedah dia. Maknanya kalau kita doa, ya Allah ya Tuhan aku, matikanlah aku dalam iman ya Allah. Tak gitu. Tak rasa seronok. Tapi bila kita buat ya Allah ya Tuhanku. Awaklah nak nangis, pada tak nangis pun. Tak. Macam zikir munajat tu. Melagukan supaya datang keinsafan. Itu diharuskan, tak apa. Boleh. Tak masalah. Cuma hak yang jadi masalah sikit, diiringi dengan muzik ni. Muzik, tengok atas jenis muzik tuan-tuan. Kalau muzik yang ada lubang, ada tali, ataupun yang macam gendang, dia kecek tengah ni, dia besar kiri kanan, ataupun biola, serunai, panggil rebah. Ni adalah muzik-muzik yang diharamkan dalam Islam. Tu tak boleh. Walaupun mu nak nyanyi, mu nak zikir, mu nak buat apa, sebab masuk sumber yang haram. Maka kalau dari segi kaedah hari ni, dah bila mana tengok sesuatu benda yang berlubang, yang bertali diharamkan, sehingga kan dalam kitab ni tuan-tuan, kita akan baca akan datang hak depan ni, dia kata bahawa siapa yang menyimpang gitar dalam rumah dia, malaikat rahmat dah masuk dah. Ni kitab ni kita akan baca hak depan bila habis hak belakang ni. Jadi ulama' duk kaji dia kata bila ada lubang ada tali, biola ke apa ke, dia ada lubang kan dekat
Dia pun cerita kita tak ada lubang. Tak keli. Kita tak ada lubang lah. Ni mana ada hak kekoh kita, apa beh ke kita ni tau. Tak ada tali, tak ada ni, tak ada lubang tau. Orang ada tali. Bunyi macam tu dia tau. Tak. Jadi tengok atas keadaan lah. Sebab tu kata setengah ulama kata harus tau. Tapi hak masih dengan kau lama tu tak boleh. Mau cari halau sama ni tau. Gitu. Yang keempat, oleh kerana tak tahan dengan tekanan dan godaan nafsu. Hak ni ada sama hak pelik ni. Nak kan ni. Kuat sungguh ni. Kalau boleh kenal seorang tuan hak mana kau nak tengok. Dah, mai jumpa seorang-seorang, so kau sini malu jumpa seorang-seorang. Dia nak ajak pelik ni. Ini si mewah ni soalan ni. Saya terpaksa masuk dalam kawasan larangan antara pusat dan lutut. Tidak jelas soalan tapi mafhum dia gini tuan-tuan. Bini period lah ni. Bini period. Datang bulan. Tak, bila datang bulan haram kita bergurau senda dalam kawasan mabaina surah wa rukbatah panggil. Di antara pusat dengan lutut bini kita tak boleh main kosek-kosek. So punggung tak boleh. Tak tu. Tak, bila dia tak ada hit tak apalah nak pegang, nak gabung, nak cocok pun kau nak mong hak mong. Tak boleh marah dia. Tapi di saat larangan ni dia kata tak tahan nak saya pun memuaskan nafsu cuma setakat bahagian luar saja, maknanya boh celah kakak. Mana kawasan tu hukum dia haram tuan-tuan, tetap haram tu. Boleh nak mengelakkan daripada dak jadi haram, mu ambil tangan bini mu ubuh di engrebut mu. Suruh bini kita onani, dak tu dak haram tuan-tuan. Tuhan buat comel dah. Nah, ni dak tebeh itu. Bahaya ni. Kuat sek ni. Nombor 5, bolehkah semasa bangun subuh saya terus mandi sunat hari Jumaat? Waktu mandi sunat hari Jumaat ni tuan-tuan, iaitulah bermulanya naik fajar bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau mung dak mau pergi sembahyang Jumaat, dak sunat mandi sunat hari Jumaat. Tak, sebab tu dia panggil bila mana kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita mandi tu nawaitul ghusla li khuduril Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi hari Jumaat kerana nak menghadiri sembahyang Jumaat. Itu berniat je gitu. Nah, maknanya kalau mu kata lepas subuh sebab pukul 11 ke 12 dah nak mandi dah sibuk. Lepas subuh ni mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Dah ke boleh. Kemudian nombor 6, perempuan bolehkah juga mandi sunat hari Jumaat untuk laki-laki? Dah. Tapi kalau orang puang tu macam setengah-setengah di Mekah, boleh. Tak masalah. Sebab kampung kita tak ada puang hari Jumaat. Sebab lelaki pun patang ke tak muat dah. Yang ketujuh, kita ditawarkan oleh satu kedai dengan satu kad dengan nilai RM30 contoh, dan diberi tempoh 1 tahun. Kalau kita nak sambung, terserah pada kita. Dengan kad itu bila kita membeli, kita akan dapat sedikit potongan harga di samping poin setiap nilai pembelian itu. Soalan, adakah itu dikira riba? Gini tuan-tuan, ni adalah tipu daya dalam perniagaan yang dilakukan oleh sistem pokok konvensional kapitalis ni. Dia mengenakan ataupun panggil member card lah, mencipta member card dengan bayaran-bayaran tertentu termasuk kredit card. Telah difatwakan oleh Majlis Fatwa tahun 2007 dulu. Sebarang bentuk member card yang ada bayaran tertentu diharamkan. Faham ni? Melainkan diberi secara percuma. Sebab di situ ada gharar. Dah, kita bayar 30 riyal, kita tak guna sekali. Allah rugi biti saja rugi. Setahun tak guna sekali, mampu tak lepas sambung pula. Dah. Dan sekiranya kita bayar RM30 untuk member ni, kita guna semua hari tu, dah rugi aku dah 30% hak mau potong-potong hari-hari. Patut untung banyak. Tengok ke sekali je beli, hari-hari mai beli. Di situ menyebabkan berlaku kerugian sebelah pihak. Islam kata haram. Tapi kalau diberi secara percuma tak apa. Ya, sebab tu langkah yang diambil oleh skim pembankan Islam, bank rakyat tuan-tuan, dia menghapuskan annual fee bagi kredit card. Tu Islam tu. Kalau bank Islam rasa tak Islam lagi.
No, sebab pemegang kredit kad dia kena annual fee, sama ada 100 atau 150. Kalau apa ni dulu Standard Chartered dulu go kad 150 tahun. No. Mana hak tu dia kena, walaupun dia kira sebagai service charge ni pandangan ulama contemporary. Jadi hati-hatilah. Oh, kita banyak sangat maiding beli 10 riyal setahun. Tak. Oh ni member kad. Oh ni tuan-tuan yang menyebabkan ibadat kita tu hendak terima kini. Melakukan suatu urusan dan kadang jati. Tak belajar bab muamalah. Wasaq abi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkirha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha waj'al akhira kalamna inda intiha ajalina qala la ilaha illallah wa sallallahu wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.